whistle permulaan perlawanan dengan Terengganu FC bakal memulakan aksi pada malam ini. Jadi Rizal, untuk permulaan ini kita sedar pasukan JDT punya rekod yang cukup baik kerana tempoh 20 minit yang pertama di dalam dua perlawanan lalu mereka berjaya mendapatkan 2 gol. Jadi mungkin kita jangkakan serangan awal dari JDT. Dia ada Leandro Velasquez, satu hantaran bola lintang dapat ditenangkan di situ oleh Arif Fazilah untuk kepada Suami Hussein. Ya, seperti pada Dedi katakan sebentar tadi, memang kita tahu pasukan JDT yang berbila terutamanya bermain di gelanggang sendiri memang minit-minit awal ni cukup berbahaya untuk pasukan lawan kerana pemain-pemain JDT tidak perlu menunggu lama, akan terus mengasah ke kubu lawan bagi memastikan mereka dapat menguasai permainan di awal seawal minit permainan dimulakan. Sebagai rekod dua aksi tempat sendiri ketika menang ke atas Melaka dan juga PJ City dengan keputusan yang sama 3-0, 2 gol berjaya dicatatkan oleh tuan rumah JDT dalam tempoh 20 minit pertama. Jadi sudah tentu mereka akan melakukan tekanan awal peluang hadir untuk Terengganu, tetapi Farizal Malias sudah bersedia melompat tinggi untuk menafikan hasrat David Da Silva. Eskunalen yang telah menjadi pilihan untuk diletakkan di bahagian pertahanan kanan dalam beberapa perlawanan sebelum ini. Antara pemain veteran pasukan Joel Darul Tazim dipersalahkan di situ nampaknya Nick Akif melakukan kekasaran terhadap Baxen dan Silva. Baxen, kita lihat bagaimana. Ya, memang kalau kita dapat lihat memang jelas Nick Akif melakukan kekasaran kepada Baxen. Kita tahu memang kebolehan Baxen tidak boleh membiarkan beliau selesa untuk mengawal bola, dan ini saya pasti bahawa pemain-pemain Terengganu sedar, dan ini apa yang berlaku bahawa mereka tidak membenarkan mana-mana pemain terutama sekali Baxen untuk mengawal bola, terutama sekali di bahagian pertahanan mereka. Sekarang dari sebelah kanan beri hantaran ke bahagian tengah kepada Nasur Insa. Nasur sekarang ini satu umpanan ke hadapan tapi dapat dinafikan oleh Arif Fazilah. Satu hantaran ke depan oleh pasukan Terengganu dapat ditenangkan oleh Mauricio. Sekarang ini hantaran Nasur sebentar tadi kepada Baxen dapat dipatahkan. Satu serangan balas cuba diatur di situ oleh David, tapi hadangan baik Mauricio terhadap David untuk membuka ruang kepada Farizal. Kemas tangkapannya. Ini dia David Da Silva yang sekarang ini masih lagi menjadi persoalan dalam kalangan peminat-peminat Terengganu yang mengharapkan Jordan Mintah lebih dilihat beri prestasi yang cukup baik. Sekarang ini bagaimana? Akan Konate berjaya merampas penguasaan daripada pasukan JDT. Ini dia Faisal Abdul Halim. Serangan awal cuba dicipta oleh pasukan Terengganu sekarang ini. Masih lagi dalam kawalan Azam Azmi. Pendek sahaja Marcel semula kepada Azam. Azam Azmi, satu hantaran cuba mendapatkan Faisal, tapi satu clearance dapat dilakukan di situ oleh pasukan JDT. Jadi Rizal dengan kemasukan Nick Akif hari ini menggantikan tempat Nasir Basharuddin, mungkin kita akan lihat lebih banyak variasi serangan yang akan cuba diatur oleh pasukan pelawak hari ini. Apa yang saya lihat adalah kebolehan Nick Akif. Nick Akif adalah seorang pemain yang mempunyai vision dan sudah pasti kemasukan beliau di bahagian pemain tengah untuk pasukan Terengganu akan memantapkan lagi atau merancakkan lagi bahagian midfielder Terengganu. Dan kita tahu Nick Akif seorang pemain rajin juga mempunyai kebolehan defending yang cukup baik. Ini yang saya rasa membuatkan pertukaran Nick Akif akan menjadi saya rasa menjadi lebih positif untuk pasukan Terengganu. Ini dia Arif Aiman. Disalahkan di situ. Kesari dari belakang. Dan satu sebagai percuma diperoleh JDT.
Hampir 2 pemain memberikan tekanan sebelum makan Konate. Lakukan kesalahan di situ. Ya, David Da Silva. Adam. Lilian Leandro. Terwira pasukan JDT dalam saingan Piala AFC 2015. Jaring gol tunggal ketika membantu JDT. Satu-satunya kejuaraan Piala AFC yang mereka menangi pada 6 tahun yang lalu. Masih lagi dalam kawasan sendiri. Baik, satu gerakan 1-2 cuba diatur di situ oleh Gonzalo Cabrera. Satu cubaan leret oleh Baxter Da Silva. Cubaan tepat pertama tuan rumah pada malam ini. Cukup menarik gerakan 1-2 yang dibuat oleh JDT sebentar tadi. Ya, memang menarik antara kombinasi tiga pemain, Afiq, Cabrera dan juga Baksen. Kalau kita lihat sebenarnya Baksen tidak berada di bahagian pertahanan, tetapi beliau lebih mengambil ruang sedikit untuk mengelakkan beliau dimaki oleh pemain-pemain Terengganu. Jadi ini yang perlu dipastikan oleh pertahanan Terengganu supaya Baksen tidak dapat bergerak bebas. Dan ini hanya baru percubaan pertama yang pada saya lemah, tetapi sekiranya diberi ruang seterusnya, Baksen menjadi ancaman untuk pertahanan Terengganu. Suhaimi Hussein jaga gol Terengganu pada malam ini. Akhirnya dapat melakukan penampilan bersama pasukan TFC selepas hampir 4 musim dengan TFC 2. Kecederaan Raidi Azli membuka ruang kepada dia untuk beraksi dalam 4 perlawanan terakhir bersama pasukan Terengganu. Itu Reni Akif. Satu cabaran daripada Afiq. Bola keluar. Kita lihat bagaimana satu hadangan dari belakang, terpuan belakang Afiq Fazail terhadap Nick Akif sebentar tadi. Masih lagi kita mahu melihat gerakan menarik yang akan cuba dibuat oleh pasukan JDT dan juga Terengganu. Satu hantaran tadi mujur tidak dapat dirampas oleh Gonzalo Cabrera. Satu lambungan ke sebelah kiri dapat ditanduk di situ, cuba dicabar, tetapi semula Kunalan memberikan pada Farizal. Baik cabaran yang cuba diberikan oleh Hakimi Abdullah. Akif cuba mahu menyelamatkan bola tersebut, tetapi sudah agak terlewat. Jadi bentaran ke dalam untuk pasukan JDT. NDS Kunalan Jai dimatikan langkah di situ. Maka Konate merampas penguasaan kepada pasukan Terengganu sekarang. Baxter Da Silva cuba memimpin serangan ini. Agak kasar juga rempuhan belakang yang dibuat oleh B. Marcel. Jadi kad kuning yang pertama pada minit yang ke-8 dipersalahkan. Jelas pengadil Zulkarnain Zakaria tiada pilihan. Mungkin apa Rizal kita lihat, adakah Marcel perlu melakukan situasi sebegitu? Ya, memang kalau kita dapat lihat memang jelas kekasaran dilakukan oleh Desi Marcel tadi. Sudah beberapa kali kalau kita lihat memang kelibat Baksen kita tahu memang selayaknya untuk tidak dibiarkan, tetapi apa yang dilakukan oleh Desi sebenarnya merugikan pasukan kerana di minit awal telah mendapat kad kuning yang pertama. Panjang lagi masa dan sudah pasti sebagai defensive midfield seperti Desi Marcel, saya rasa perlu lebih berhati-hati selepas ni. Sementara itu kita lihat satu gerakan yang cuba dibuat di situ telah pun dikesan offside oleh bantu pengadil yang pertama, iaitu Syahrin Cik Omar. Suhaimi Hussein jaga gol yang berusia 27 tahun telah membantu 2 kemenangan Terengganu FC setakat ini, yang melonjakkan kembali peluang mereka berada dalam kelompok atasan selepas 3 aksi sebelum mereka mencatat kemenangan hanya 2 keputusan seri dan juga 1 kekalahan. Ini David Da Silva. Baik kawalan yang dipamerkan oleh pemain-pemain TFC. Melebarkan ke sebelah kiri, mahu dapatkan Hakimi, tapi S. Kunalan dapat membaca, dapat menghidu arah hantaran yang cuba dilakukan. Makan Konate.
Kekal lagi dalam penguasaan TFC. Baik antara ini Akif pada Faisal. Faisal cuba melakukan satu cubaan terus. Hanya tempatan leret yang tepat ke arah rakapan Farizal Malias. Satu gerakan yang berjaya dicipta di situ oleh Terengganu FC seawal minit ke-10. Lizal. Ya, ini bermakna perlawanan malam ini kalau kita dapat saksikan pada awal minit, seimbang kedua-dua pasukan punya peluang, dan di barisan midfield terutama yang saya lihat kedua-dua pasukan kreatif untuk melakukan serangan. Satu serangan sekarang ini dari sebelah kiri, Hakimi Abdullah bertungkus lumus nampaknya. Pemain TFC cuba untuk membuat serangan, tetapi sekarang ini beralih arah kepada pasukan JDT sekarang ini. Satu serangan balas. Ini dia Arif Aiman pada Bekson. Kali ini Murka berada di posisi tepat untuk melakukan clearance. Belum dapat ditenangkan oleh Marcel situ. Baik antara ini mendapatkan David da Silva, tapi Mauricio sedang bersedia melakukan rantaian yang cukup kemas terhadap David da Silva malam ini. Ini dia pemain yang saya katakan tadi, iaitu Khalidi Murga. Ada pemain yang beraksi yang cukup baik setakat ini. Satu serangan balas kali David da Silva. Peluang untuk pasukan Terengganu, tetapi bola mengenai kaki Mauricio, lemah saja. Tidak ada masalah untuk Farizal. Semakin rancak aksi pada malam ini dengan banyak serangan-serangan pantas diatur oleh kedua-dua pasukan. Leandro semula kepada Gonzalo Escunalan. Masuk Insa yang hari ini berpeluang diturunkan menggantikan tempat Haris Harun. Sudah pasti ada strategi sendiri daripada Benjamin Mora. Dikepung tiga pemain Afiq tadi. Sekarang ini Mason da Silva. Sekali lagi Marcel perlu berhati-hati. Berikan satu sepakan percuma dari kawasan bahaya. Satu cuba terus. Tidak mahu melengkapkan masa nampaknya pasukan JDT. Namun tidak ada masalah untuk Suhaimi. Jadi Rizal, apa situasi yang kita dapat lihat sebentar tadi? Satu cubaan terus dari pasukan JDT sebentar tadi. Ya, kita tahu bahawa ramai pemain-pemain Terengganu di bahagian pertahanan mereka sudah pasti mendapat sepakan percuma yang cepat dilakukan, dan saya rasa percubaan tersebut memang agak lemah, tetapi memberi pandangan bahawa pertahanan pasukan JDT memang berada di dalam kawasan yang betul. Dan kita dapat lihat aksi Muhammad Hakimi berjaya menggelecek 3 pemain JDT untuk mendapatkan sepakan percuma, dan ini yang saya rasa sekiranya perlu mereka plan betul-betul, dan ini adalah saya rasa boleh menjadi percubaan ataupun peluang untuk menjadikan gol untuk pasukan Terengganu. Kita lihat laungan semangat daripada penyokong-penyokong Point of Straight yang hadir pada malam ini. Kita berikan tumpuan sekarang ini. Satu hantaran cuba mendapatkan makan Konate, tetapi bola lamungan tersebut sudah agak sukar untuk dikawal. Hantaran daripada Marcel Gusier, Desi Marcel sebentar tadi. Jadi dalam tempoh 15 minit pertama ini, hampir memasuki minit ke-14, aksi yang seimbang boleh saya katakan antara kedua pasukan. David da Silva sebentar tadi cuba memberikan tekanan, cabaran kepada Farizal, namun tenang untuk dia memberikan hantaran kepada Mauricio. Terang ke hadapan, tetapi dapat dipatahkan di situ oleh tahanan TFC, iaitu Arif Fazilah sebentar tadi. Bola dalam kawalan pemain Terengganu dalam kawasan sendiri. Dalam kawalan Khalidi Murga sekarang ini. Satu hantaran dapat dipatahkan oleh Kobin Ong. Sekali lagi permainan dia dihentikan. Apa yang boleh kita lihat, Rizal setakat ini agak agresif juga permainan ditunjukkan oleh kedua-dua pemain setakat ini. Ya, sudah pasti kerana mereka tidak mahu memberi ruang kepada mana-mana pemain. Ini kalau kita dapat lihat maupun JDT maupun Terengganu sendiri,
tidak akan memberikan saya rasa untuk mereka build up untuk membuat serangan, dan sudah pasti corak permainan agak sedikit kasar, tetapi apa yang penting adalah bagaimana mereka mencorakkan serangan untuk menembusi pertahanan-pertahanan kental pasukan sekarang ini. Afiq Fazai, satu antaran baik pada Eskunalan. Adakah satu antaran hitam dapat diberikan? Tetapi mujur di situ. Arif Fazilah sempat menguis untuk menyelamatkan keadaan. Sekali lagi dibentis nampaknya Hakimi. Sukar untuk dia mendapatkan ruang untuk melakukan larian-larian yang cukup pantas. Afiq Fazai menjadi pemain yang bertanggungjawab sebentar tadi, lakukan kasaran terhadap pemain ini. Berasal dari Kelantan Hakimi. Kita lihat di situ Rizal. Ya, pada saya tindakan yang berani daripada Hakimi. Kita tahu beliau cuba mengeluarkan bola daripada keadaan bahaya ataupun di bahagian pertahanan Terengganu, cuba untuk terus melakukan serangan. Dan ini membuktikan bahawa pada saya David Da Silva pandai ataupun bijak untuk mencari ruang kosong bagi menembusi pertahanan pemain JDT. Dan ada dua pemain yang cuba mengawal, tetapi walaupun dengan percubaan yang agak perlahan, tetapi pada saya bagaimana kedua pemain ini mencipta ruang dan memberi hantaran yang cukup baik. Ya, seperti mana yang kita ketahui, David Da Silva ada memperkatakan mahu menjadikan aksi malam ini sebagai bukti yang dia sebenarnya adalah pemain yang cukup berbaloi sebenarnya untuk pasukan Terengganu FC. Sekarang ini cuba berjaya lepas, tetapi tidak ada sebarang kata-kata dari pengadil permainan diteruskan. Walaupun sebentar tadi David Da Silva berjaya melepasi kawalan dua pemain JDT sebentar tadi. Bagaimanapun permainan kembali dalam penguasaan Terengganu. Ini Faisal Abdul Halim semula ke belakang. Tak ada pemain muda juga ini, itu pemain nombor 3 itu Wan Fauzi. Satu antaran tinggi terus saja mudah ditangkap oleh Farizal Malias. Seorang lagi pemain muda iaitu Mak Fauzi, berusia 25 tahun. Sudah 4 perlawanan terakhir diturunkan, mendapat kepercayaan untuk bergandingan dengan Khalidi Murga. Baxter Da Silva cuba untuk mara serokok serangan. Hantaran ke sebelah kanan mendapatkan Arif Aiman. Arif Aiman, satu tandukan yang baik di situ oleh tahanan Terengganu FC sebentar tadi, menangkis serangan yang cuba diatur. Leandro kembali mengatur serangan untuk JDT. Afiq kepada Koming Ong, semula kepada Afiq. Gonzalo Cabrera cuba mengatasi cabaran Desi Marcel. Agak kuat sentuhan pertama Baxter sebelum mudah saja dirampas di situ oleh Makan Konate. Satu lombongan tinggi, Khalidi Murga cuba mendapatkan David Da Silva. Baik, satu sentuhan yang cukup penting, berikan ruang kepada Faisal Abdul Halim untuk melakukan satu serangan balas. Tapi sudah hampir 6 pemain JDT sudah berkumpul di laman sendiri. Arif Fazilah cuba untuk memberikan hantaran kepada Faisal Abdul Halim di dalam kotak penalti, tapi dikeluarkan di situ oleh pemain JDT. Satu pertukaran awal akan dibuat oleh JDT, di mana kita lihat kelibat Matthew Davis mengisi kekosongan Eskunalan seawal minit yang ke-19. Jadi kemungkinan ini juga satu perubahan taktikal yang mahu dibuat oleh Benjamin Mora. Jadi apa pandangan anda, Rizal, dengan kemasukan Matthew Davis? Ya, saya rasa dua peranan ataupun dua pemain yang saya rasa tidak jauh beza gaya permainannya. Kedua pemain juga mempunyai kebolehan untuk melakukan serangan. Itu yang penting. Dan saya rasa dengan kemasukan Matthew Davis, saya rasa Gunalan mungkin mengalami kecederaan. Itu menyebabkan Benjamin Mora
terpaksa untuk menukar pemain di minit awal ini. Sudah masuki 20 minit waktu permainan. Kedudukan masih 0-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Jadi nampaknya pasukan Terengganu FC berjaya memberikan satu saingan yang cukup baik kepada pasukan JDT setakat ini. Ini dia Corbin Ong. Jelas satu tekanan yang cukup baik diberikan oleh pemain Terengganu setiap kali. Kita dapat lihat dah pemain JDT cuba untuk memasuki dalam kawasan Terengganu FC. Mauricio semula ke belakang, dapatkan langsung. Baik, dapat dipatahkan di situ Nick Akif. Ketika dia dapat lihat Mauricio sebentar tadi dah bersedia untuk memberikan hantaran kepada Arif Aiman yang sudah bersedia tadi di bahagian sebelah kanan. Itu Davis. Baru saja dimasukkan 2 minit tadi. Adakah dia mampu memberikan impak kepada serangan-serangan untuk pasukan JDT, terutamanya di bahagian belah kanan? Bersama kita lihat. Sementara itu di Stadium Bandaraya, Penang FC telah pun mendahului pasukan Seri Pahang 1-0, di mana jaringan tersebut diledak oleh Edric Dos Santos untuk memberikan gol awal untuk pasukan Penang FC dalam tempoh 20 minit waktu permainan. Satu pukulan yang baik untuk pasukan Penang untuk malam ini. Siapakah penjuru pertama untuk JDT pada minit yang ke-21. Dia nampaknya Leandro. Satu hantaran di situ, cuba ditanduk oleh peluang. Tindakan susulan oleh Paxson sebentar tadi. Sayang sekali sedikit melewati palang gol. Satu amaran awal yang nyata diberikan oleh penyerang dari Brazil ini. Ya, memang kalau kita dapat lihat jelas sebenarnya Paxson pada awalnya dikawal, tetapi bola tersebut membias ke belakang dan satu volley yang menarik, satu tendangan yang padu, tetapi sayang kerana berada tidak jauh di hadapan pintu gol, gagal untuk memberikan jaringan pertama untuk JDT. Sekali lagi antara yang tidak menjadi cuba dimanfaatkan oleh Terengganu. Hakimi. Itu Davis cuba memberikan kawalan di situ. Masih lagi Hakimi cuba sedaya upaya untuk memastikan penguasaan. Arif Aiman berjaya merampas daripada Arif Fazilah. Satu serangan gerakan balas yang cuba diatur di situ. Bagaimanapun Ahmad Fauzi, satu terjahan yang cukup penting untuk menutup ruang kepada Arif Aiman sebentar tadi. Jelas kita dapat lihat agak kompak di bahagian tengah. Terengganu FC tidak memberikan banyak ruang kepada pasukan tuan rumah untuk cuba mengatur serangan. Leandro, lihatkan apakah pilihan yang ada, melebarkan ke sebelah kiri. Corbin Ong, sentuhan yang agak kuat. Bola terus saja keluar dari kawasan permainan untuk sepakan gol kepada Terengganu FC. Ya, memang betul seperti Gini katakan tadi. Sebenarnya pemain Terengganu, kalau kita dapat lihat, kesemua pemain mereka berada dalam terutama di middle third, sebenarnya untuk mengecilkan kawasan permainan. Kita tahu sekiranya pemain JDT mempunyai ruang yang lebih, mereka boleh merencanakan serangan yang baik, dan ini yang saya rasa yang diterapkan oleh Namfuzi supaya mengecilkan kawasan permainan. Jadi berbagi menutup segala ruang untuk pemain JDT melancarkan serangan. Sekali lagi dari sebelah kanan, Arif Aiman yang dicari. Arif mula pada langsung. Sekali lagi satu tekanan yang cukup baik diberikan oleh Nick Akif, mematahkan gerakan dari bahagian tengah yang cuba diatur oleh JDT. Mauricio Nascimento semula kepada Paxson, kepada Mauricio. One touch yang cukup baik pada Afiq. Gonzalo Cabrera cuba menghulurkan satu serangan.
Satu cubaan yang terus sahaja menuju tepat ke dalam tangkapan Suhaimi. Cubaan solo yang cuba diatur sebentar tadi oleh Gonzalo Cabrera. Ya, kalau kita lihat ramai sebenarnya 4 ataupun 5 pemain yang berada di hadapan Cabrera. Tetapi hanya sedikit saja ruang yang diperlukan untuk Cabrera melakukan rembatan ke arah pintu gol. Dan saya rasa Suhaimi Hussein memang cukup bersedia untuk menangkap bola yang dilakukan, tendangan yang dilakukan oleh Cabrera. Corbin Ong. Baik, antara oleh Leandro sekarang ini bagaimana? Adakah satu cubaan? Tetapi cemerlang nampaknya Muhammad Fauzi di situ untuk merebahkan badannya, menutup ruang. Bola cubaan sebentar tadi oleh Leandro. Kembali dalam penguasaan Terengganu. Muhammad Fauzi menghilangkan ke sebelah kanan, tetapi kali ini dirampas oleh Corbin Ong. Satu tekanan baik di situ oleh Azam, tetapi peluang untuk Besson. Sekali lagi cuba leret yang tidak punya masalah untuk Suhaimi. Kita tahu kebolehan Baxter melakukan, dia mempunyai kepakaran ataupun membuat rembatan yang kencang dan sekali lagi diberi peluang, diberi ruang. Itu yang akan dilakukan oleh Baxter. Afiq Fazail ke sebelah kanan kepada Arif, masuk dalam kotak penalti. Arif Aiman, Arif Fazil, seorang lagi pemain Terengganu itu Arif Fazilah berjaya menutup ruang cubaan yang ataupun hantaran yang mungkin mahu diatur oleh Arif Aiman sebentar tadi. Major Davis, satu hantaran lintang yang baik tetapi tidak menemui Baxter. Baik kawalan Corbin Ong untuk meneruskan penguasaan JDT sekarang ini. Leandro, Baxter, bagaimana? Arif Aiman agak sedikit lewat untuk berikan hantaran sebentar tadi kepada Baxter. Nampaknya semakin perlahan JDT mendapatkan rentak, dan kita dapat lihat sudah semakin acap kali mereka berjaya menembusi di dalam kotak penalti pasukan Terengganu. Ya, betul. Ini sekali kita dapat lihat kekasaran yang dilakukan oleh Leandro terhadap Makan Kurante. Saya rasa seperti mana yang Denny katakan tadi, memang mereka mempunyai ataupun ruang, tetapi kalau kita tengok numbers, pemain-pemain Terengganu lebih ramai sebenarnya daripada pemain JDT yang berada di dalam kawasan defending Terengganu. Ni Akif dapat kejayaan Nafuzi pada hari ini setelah tidak diturunkan pada aksi terakhir ketika menang KL City 1-0 tempoh hari. Adakah dia dapat membalas kepercayaan yang diberikan oleh Nafuzi? Setakat ini dia berjaya mengimbangi bahagian tengah pasukan JDT. Suami Hussein, Makan Konate sekarang ini, satu hantaran baik kepada Faisal Abdul Halim. Bagaimana sekarang ini Faisal Abdul Halim? Mana Faisal Abdul Halim? Tetapi Farizal Malias, satu terpaan yang cukup cemerlang, dapat menafikan hasrat Faisal Abdul Halim untuk melepaskan rembatan ke dalam gawang JDT sebentar tadi. Mungkin itu antara peluang terbaik yang dimiliki oleh Terengganu seawal minit 28 tadi, Rizal. Ya, apa yang menarik adalah larian pantas dilakukan oleh Faisal Abdul Halim. Satu lawan satu dengan Faizal Malas, tapi apa yang saya lihat sebenarnya ada option yang lebih baik, kerana kalau kita lihat David Dalsibra sebenarnya berada di tengah-tengah. Jadi pada saya, selain dari melakukan rembatan, apa yang saya lihat sepatutnya bola tersebut diberikan kepada Dalsibra di bahagian tengah, lebih memberi chances yang lebih untuk menjadikan gol untuk Terengganu FC. Terlepas satu peluang keemasan untuk Terengganu sebentar tadi. JDT pula kian mengorak langkah, cuba mengatur gerakan-gerakan. Sekali lagi di sebelah kanan menjadi pilihan JDT. Kelincahan Arif Aiman sudah pasti menjadi pertaruhan untuk mereka malam ini. Sesi drinking break untuk separuh masa pertama. Ini dia Faisal Abdul Halim
Pemuda yang berasal dari Mengkuang Titi Pulau Pinang ini punya peluang yang cukup baik sebentar tadi untuk meletakkan Terengganu FC. Mungkin Zariza boleh ulas sekali lagi. Adakah keputusan ini tepat oleh Faisal Abdul Halim sebenarnya? Ya, memang sebenarnya apa yang saya lihat memang satu percubaan yang baik sebenarnya, larian yang baik dan satu hantaran yang baik dilakukan oleh Makan Konate, berjaya menewaskan Adan Nur Azlin. Apa yang saya lihat adalah sebenarnya kita dapat saksikan David Silva sebenarnya yang sedang berada menuju ke gawang gol JDT, dan satu tolakan dia sebenarnya peluang untuk menjadikan gol lebih cerah untuk Terengganu. Tetapi pujian juga harus diberikan kepada Farizal Malias, seorang penjaga gol yang berpengalaman. Sudah pasti situasi 1-1 ini adalah menjadi satu keistimewaan bagi beliau, dan sudah tentu diberi barisan paling terakhir sekali dengan percubaan yang dilakukan oleh Faisal tadi telah menyelamatkan gawang JDT daripada dibocori. Ini dia Makan Konate yang melakukan satu hantaran lolos yang cukup menarik kepada Faisal. Mungkin dia tidak sempat melihat kehadiran David Da Silva yang berada dalam ruang yang cukup baik untuk hanya melepaskan satu tapping sahaja jika hantaran tersebut dapat diberikan. Hantaran ke dalam untuk Star JDT. Sekali lagi Matthew Davis, dia mau masuk sebentar tadi untuk menghentikan S. Kunalan. Leandro, baik tekanan oleh Desi Marcel pada David Da Silva, dikasari oleh Mauricio, dijatuhkan. Maka percuma kepada Terengganu. Hari ini Mauricio mendapat cabaran yang cukup sukar untuk mengawal gerakan David Da Silva. Semakin bergema laungan penyokong Boy Australia malam ini mengiringi perjuangan pasukan JDT. Hantaran kepada Arif Fazilah. Kembali penguasaan untuk pasukan JDT. Satu serangan balas. Sekarang ini Besson Da Silva di hadapannya Muhammad Fauzi. Besson Da Silva, satu cubaan dari bahagian sebelah kanan sebentar tadi, namun tiada sesiapa. Rakan-rakan dari JDT yang berada dalam kawasan yang sama untuk menerima hantaran tersebut. Ya, kemudian Besson dapat lihat berjaya juga melakukan satu crossing, tetapi sayangnya saya rasa Leandro lambat untuk berada dalam posisi yang betul. Jika itu kita dapat lihat pula satu serangan pantas tadi oleh Faisal Abdul Halim. Laku perlagaan antara mereka berdua betul-betul sedikit saja untuk masuki lagi dalam kawasan penalti. Kita lihat ulang tayang ini. Memang satu sebenarnya kepakaran yang baik juga oleh Faizal, tetapi apa yang lebih kita lihat adalah kecederaan yang dialami oleh pemain pertahanan untuk pasukan JDT. Dan kita dapat lihat Mauricio sedang diberi rawatan. Sudah pasti kita tidak mahu kecederaan yang serius sebenarnya yang dialami oleh Mauricio untuk pertahanan JDT. Namun untuk Terengganu, satu peluang yang mungkin boleh digunakan kerana satu sepakan percuma dalam posisi yang boleh memberikan cabaran kepada benteng JDT, terutama kepada Farizal Malias. Namun masih lagi nampaknya Mauricio di situ belum bangun dan mungkin memerlukan rawatan lanjutan. Sementara itu di Stadium Bandaraya, Penang FC nampaknya menggandakan kelebihan yang mereka miliki dengan keputusan 2-0.
Jadi nampaknya begitu cemerlang skor kendalian Thomas Trucia setakat ini. Adakah Syamir Kutiaba akan dibawa masuk menggantikan tempat Mauricio? Kerana kita ketahui Syamir Kuti antara pemain yang cukup versatile, pemain yang boleh bermain di banyak posisi, bukan sahaja di bahagian tengah, malah juga dia boleh bertindak selaku pemain pertahanan. Malah dia juga pernah beraksi sebagai pemain penyerang ketika beraksi dengan pasukan Penang pada tahun 2016. Adakah apa lagi pilihan yang ada sebenarnya, Rizal, untuk pasukan Johor Darul Takzim tanpa keadaan Mauricio? Ya, kalau kita lihat di bangku sebenarnya kita ada Aidil yang sebenarnya boleh ditugaskan untuk menggantikan Mauricio di bahagian pertahanan JDT. Jadi pasukan JDT telah membina benteng 3 pemain di situ. Matthew Davis, Arif Aiman dan juga Afiq Fazail, Makan Konate dan juga Nick Akif telah bersedia. Kedua-dua pemain ini mempunyai upaya teknikal yang cukup baik untuk melepaskan cubaan dari sudut sebegini. Makan Konate tetapi mengenai Matthew Davis. AC Marcel semula ke belakang, menolak ke bahagian tengah kepada Khalidin Mulga. Satu lambungan tinggi, masih meneruskan permainan. Nampaknya Mauricio walaupun nampak agak sedikit terhencot-hencot di situ, mungkin dia akan minta pertukaran sebentar lagi. Dan itu dia semangat fair play yang dipamerkan oleh pemain-pemain Terengganu untuk memberikan ruang sekali lagi kepada Mauricio yang akan saya rasa terpaksa diusung keluar mengadu kesakitan di bahagian buku lali. Ya, saya pasti para kejurutan JDT yang tidak mahu mengambil risiko sekiranya terus memberi ruang kepada Mauricio terus bermain. Mungkin beliau mengalami kecederaan yang lebih serius. Jadi saya rasa pertukaran harus dilakukan oleh JDT bagi menggantikan tempat beliau. Nampaknya sebelum separuh masa pertama ini berakhir, tuan rumah mungkin terpaksa melakukan 2 pertukaran. Selepas sebentar tadi Matthew Davis dia masuk menggantikan Escon Allen dan Syamir Kuti Abah sudah pun bersedia. Pemain ini yang berasal dari Pulau Pinang, berusia 24 tahun. Satu-satunya penampilannya ketika menang dengan PJ City, selain masuk 3 kali sebagai pemain gantian musim ini bersama JDT. Akan melakukan penampilan yang ke-5 bersama JDT untuk malam ini. Ini dia Deshi Marcel Gusan. Saat akhir dibawa masuk untuk menggantikan Petrus Tembi yang terpaksa berehat panjang kerana kecederaan ACL. Satu lambungan yang cukup baik untuk David Da Silva, tetapi Farizal Malias menerpa di situ untuk menangkap bola hantaran yang dilakukan sebentar tadi sebelum sempat disambar oleh David Da Silva. Apa yang menarik sekarang kita dapat lihat sebenarnya Nakso bertindak sebagai pemain pertahanan sementara menunggu kemasukan Syamir Kutiaba untuk menggantikan Mauricio sebagai pertahanan. Dan ini yang perlu dilakukan sebentar sementara menunggu kemunculan daripada Syamir Kutiaba. Dan itu dia pemain gantian, iaitu Syamir Kuti. Dia bawa masuk untuk menggantikan Mauricio Nascimento pada minit yang ke-39. Jadi Syamir Kuti akan bergandingan bersama Adam Noor Azlin sebelaku centre back. Satu serangan cuba diatur oleh David Da Silva. Satu lagi sepakan percuma diraih oleh Terengganu FC malam ini.
Sudah bertukar momentum sebenarnya tadi. Jika kita lihat JDT lebih banyak menguasai permainan dalam tempoh 10 minit terakhir. Sekarang ini Terengganu FC perlahan mengasak dalam cubaan mendapatkan gol sebelum separuh fasa pertama berakhir. Reza Malias sekali lagi akan diuji dalam situasi sebegini. Jika sebenarnya tadi sepakan percuma makan Konate mengenai benteng, adakah kali ini mampu sekurang-kurangnya tepat ke arah gawang JDT untuk menguji kewibawaan Farizal? Sama ada Nick Akif selain Hakimi Abdullah juga bersedia. Nick Akif kita ketahui mempunyai keupayaan teknikal yang cukup baik ketika dia pernah bersama pasukan Kelantan musim lalu. Tapi Hakimi yang akan mengambil sepekan ini. Hakimi Abdullah sekali lagi mengenai benteng. Nick Akif, satu serangan susulan yang cuba dibuat di situ, tetapi gerakan yang tidak menjadi. Ya, sudah beberapa kali Terengganu memperolehi sepakan percuma yang tidak jauh daripada gawang gol. Tapi apa kita dapat lihat, ada dua pemain Marco Konate dan juga Muhammad Hakimi, tendangannya tidak melepasi benteng yang dilakukan oleh JDT. Dan saya rasa sebenarnya peluang-peluang begini sepatutnya perlu dimanfaatkan dengan lebih baik. Sekurang-kurangnya peluang tersebut melepasi benteng untuk terus ke ataupun percubaan terus ke arah pintu gol JDT. Suhaimi Hussein antara pemain yang mendapat tempat selepas beraksi cemerlang dengan pasukan Hanelang FC pada 2016. Satu serangan sekarang ini dari sebelah kanan oleh Azam Azmi. Sedikit kuat hantaran cuba diberi kepada Faisal Abdul Halim. Baik tekanan diberikan oleh pemain Terengganu. Bagaimanapun kembali kepada penguasaan JDT sekarang ini. Syamir Kuti bertindak selaku pertahanan tengah untuk aksi malam ini. Matthew Davis diberikan kepada Arif Aiman di situ. Arif Fazilah cuba memberikan cabaran sebelum kali di Murga mematahkan hantaran silang yang dibuat sebentar tadi oleh Arif Aiman. Ya, ini sebenarnya situasi yang berbahaya pada saya kerana bola tersebut dihantar oleh Arif Aiman betul-betul di hadapan gawang pasukan Terengganu. Satu kesilapan sebenarnya boleh dilakukan oleh Khalidi Murga. Sebenarnya bola tersebut boleh, kalau disentuh, boleh saja menjerjah gawang sendiri. Nasur Insa terpaksa meminta bantuan Corbin Ong selepas tekanan yang diberikan oleh Makan Konate. Gonzalo Cabrera, satu hantaran silang di situ, tetapi tiada masalah untuk pemain Terengganu FC menangani asakan yang cuba dilakukan sebenar tadi oleh Cabrera. Nasur Insa, baik hantaran ini, berjaya melalui celah-celah dua pemain Terengganu FC sebentar tadi. Matthew Davis cuba untuk mengatasi Nick Akif, semula ke belakang meminta bantuan Syamir Kuti. Adam Noor Azlin telah menjadikan satu gol setakat ini. Dia membantu menewaskan pasukan Melaka 3-0. Leandro, baik pada Baxter sekarang ini. Satu cabaran yang cukup baik pada Khalidi Murga. Sekali lagi Khalidi Murga berjaya memainkan peranannya di situ. Nampaknya setakat ini berjaya mengendalikan barisan pertahanan yang cukup baik nampaknya untuk Terengganu, Rizal. Ya, betul. Kelibat Khalidi Murga di bahagian pertahanan berganding dengan Muhammad Fauzi. Saya rasa itu gandingan yang baik. Kalau kita dapat lihat, sebenarnya tidak memberi ruang kepada terutamanya bangsa di bahagian serangan. Sekarang ini sepakan penjuru untuk JDT yang akan diambil oleh Leandro. Dapat dipatahkan oleh Hakimi. Namun datang lagi hantaran oleh Leandro dari sebelah kiri. Afiq Fazail, satu hantaran terakhir tadi dapat dipintas
oleh pemain Terengganu. Namun masih lagi ada peluang untuk pasukan JDT. Satu cubaan jauh yang membias, sedikit terkeluar dari sebelah kiri. Nampaknya cubaan dari jarak jauh menjadi pilihan pasukan JDT setelah sukar untuk mereka menembusi benteng Terengganu FC setakat ini, Rizal. Ya, ini adalah satu pada saya peluang yang ada. Kita tahu kesemua barisan serangan pemain-pemain JDT mempunyai kebolehan melakukan rempatan daripada jarak jauh. Ini keistimewaan ini yang saya rasa digunakan oleh pemain JDT sekarang ini bagi menembusi ataupun peluang untuk menjadikan gol untuk pasukan JDT. 4 minit masa kecederaan untuk separuh masa pertama ini. Adakah masih ada ruang untuk kedua pasukan cuba mendapatkan gol pertama malam ini? Cuba dipintas oleh Faisal Abdul Halim. Masuk Insa ke sebelah kiri kepada Batson. Cuba berikan tekanan di situ. Percaya nampaknya Azam Azmi. Satu cabaran keyakinan yang cukup baik dipamerkan oleh pemain ini yang baru berusia 20 tahun. Mula dipertaruhkan oleh Nahuzuzin dalam 4 perlawanan terakhir dalam kesebasan utama. Ini merupakan penampilan ke-9-nya bersama Terengganu FC untuk musim 2021. Bola sudah pun keluar walaupun cuba diselamatkan oleh Arif Fazilah sebentar tadi. Syamil Kuti melebarkan ke bahagian kiri kepada Adam. Tidak banyak ruang untuk Nanso pada malam ini. Diberikan tumpuan yang cukup rapi oleh pemain-pemain tengah Terengganu FC. Adam kepada Corbin Ong. Semula Corbin kepada Adam. Melebarkan ke sebelah kanan. Arif Fazilah menanduk di situ, tetapi peluang datang lagi kepada pasukan JDT. Satu hantaran yang cukup baik, namun kali ini Murga berjaya memberikan tempat untuk menangkis serangan tersebut. Hantaran pendek yang mungkin boleh mengundang risiko untuk pasukan Terengganu. Batson, gerakan 1-2 yang cukup menarik sekarang ini. Arif Aiman hampir saja memerangkap Suhaimi Hussein di situ, namun cubaan yang dibuat Arif tadi tidaklah, bola yang tidaklah begitu terlalu laju untuk menguji kewibawaan Suhaimi Hussein. Ya, kombinasi yang baik daripada kesemua pemain. Kita dapat lihat Arif Aiman mencari ruang yang betul di sebelah kanan. Apa yang dilakukan oleh Arif Aiman sebenarnya baik pada saya, tetapi dia melihat Suhaimi Hussein kedudukannya berada di sedikit keluar dan hanya chipping yang dilakukan oleh Arif Aiman tidak betul-betul kuat bagi menewaskan Suhaimi. Itu antara peluang-peluang terbaik yang dimiliki oleh JDT sebelum babak pertama melabuhkan tirainya. Makan Konate memimpin gerakan ini. Peluang untuk Terengganu. David Da Silva. Adakah peluang? Masih ada. Sayang tiang menjadi penghalang. Oh, cukup sayang sekali. Gerakan yang cukup menarik sebentar tadi. Sudah berjaya menewaskan Farizal. Namun tiang pula mematahkan hasrat Terengganu FC untuk mendahului sebelum separuh masa pertama berakhir. Jadi terlepas peluang yang cukup baik sebentar tadi. Hampir-hampir membuat penyokong-penyokong JDT tersentak. Cukup menarik kombinasi yang terlihat antara David Da Silva dan juga Makan Konate sebentar tadi. Syamil Kuti. Dan itu dia